kecewa lah pada segelintir dari kita itu yang kadang merendahkan budaya warisan kita sendiri. Sedangkan ini warisan patutnya pada zaman modern itu kita lestarikan, tak sepatutnya kita lupakan. Barungan ki wis tak anggap koyo darah dagingku. Barungan ki lah nek iso ben terus milih neng keturunanku sampai kapan-kapan. Senadyan rame remeh ke barungan ki, aku bakal tetap menghormati warisan ki. Sejarahé kesenian Riok ki jaman biyen Raja Klono Sewandono seneng kambek Tuan Putri Songgolangit, Ratu Kerajaan Kediri. Ratu ki pun disenengi juga karo seorang pahlawan. Putri ki dadi rebutan. Raja ki mau dadi arep ngikuk Tuan Putri ki arep didadekne bojo. Dek nantang karo pahlawan sing sijine mau sing jenenge Singolodro. Patih Singolodro. Raja Klono Sewandono ki gawe perlawanan koyok perang tanding. Jadi sopo sing menang olehlah rabi karo Putri Songgolangit mau. Dikesake satu masa lawan raja ki karo pahlawan mau. Jero perlawanan kuwi Raja Klono Sewandono ki gunane senjata pecut samandiman jenenge. Jadi gawe mentung raine Singolodro mau. Wis dipentung karo pecut samandiman mau, Singolodro raine malih dadi macan. Jadi dikira raja kae mau menang. Jero perlawanan ki. Jadi isolah dhek rabi karo Tuan Putri mau. Singolodro wis dadi macan mau mlayu ning jero alas. Jero perlawanan ki dhek kalah lah. Dia ora iso arep ngikuk Tuan Putri mau dadekne bojo. Jadi olehlah Raja Klono Sewandono mau rabi karo Tuan Putri Songgolangit. Kuilah kisah sing diceritakne jero tarian Barungan. Jenengku Muhammad Nazarudin, wong kampung kene nyeluk Wakdin. Persatuan kesenianku kesenian Barungan. Diasuh datuknya sejak usia belasan tahun. Sebagai pewaris seni leluhur, kini Wakdin, ahli dalam segenap aspek Barungan, menjadi pemuzik, penari utama serta menerajui payung Barungan yang mempunyai 30 anggota. Aku main Barungan ki wis suwi, kak cilik. Jadi
iki adalah mainan warisan sangka mbah-mbahku biyen. Dadi saiki mbahku wis ora eneng. Sejak zaman mbah-mbahku biyen, dadi saiki mbahku wis ora eneng. Jadi akulah sing warisi, sing neruske permainan ki sampai dina. Saiki anak-anakku pula mewarisi bakat-bakat sing mili sangka getihku. Barongan membawa maksud topeng. Berakar dari budaya Jawa, juga dikenali sebagai riok Ponorogo, berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ia berkembang ke tanah Melayu melalui perantau yang membawa bersama bekal seni dan ritualnya. Selain menceritakan kisah legenda seperti warisan seni rakyat yang lain, barongan juga berkait rapat dengan kepercayaan dan amalan mistik. Dahulu, ia sering dipersembahkan dalam upacara adat. Kini barongan kekal sebagai warisan seni tradisional sekaligus menjadi simbol keberanian dan budaya leluhur yang mahu dipertahankan. Cabaran sing siji neh iki tentang arep tuku peralatan. Peralatan permainan barongan iki kabeh larang. Contoh, koyok ndas barongan ki. Ndas barongan ki tuh ngarani sirah macan. Sirah macan ki regane 5.000 sebiji. Kui urung dikira dadak merake. Dadak merake kui nek siap dadi karinggo regane wis 3.000. Dadine campur 5.000, dadi 8.000 ringgit. Bagai diary, merakam transisi sejarah alam dan manusia. Seni ini bukan sekadar tarian, tetapi sebuah corong merentas masa. Dalam banyak-banyak koleksi topeng barongan Wak, ada tak satu topeng yang memang betul-betul Wak sayang ataupun memang ada sentimental value lah untuk Wak? Memang ada. Sebagai contoh, inilah topeng barongan yang dah lama, yang dah tua umurnya. Topeng ini telah digunakan sejak tahun 1940-an lagi. Oh, masih tahan lagi dia punya rangka? Ya. Saya pernah pakai selama 3 atau 4 tahun dahulu, dan ini adalah topeng arwah atuk saya punya dahulu. Jadi saya masih simpan lagi lah sampai sekarang sebagai untuk kenang-kenangan. Jadi generasi yang seterusnya nanti tahu bentuk dan bagaimana barongan lama tu. Kecewa kepada segelintir dari kita itu yang kadang merendahkan budaya warisan kita sendiri. Sedangkan ini warisan yang sepatutnya pada zaman moden itu kita lestarikan. Tak sepatutnya kita lupakan. Menganggap kita ini sebagai pelestari budaya warisan itu sudah ketinggalan zaman. Kampung Parit Bugis, Muar Johor. Inilah rutin harian Wak Din, seorang bapa kepada 5 orang anak. Dia akan menjemput pulang anak bongsunya, Nur Ariana Soleha, atau mesra disapa sebagai Soleha. Terdedah dengan dunia topeng dan tari, anak gadis berusia 10 tahun ini melayari alam imajinasinya.
Seperti kanak-kanak lain yang masih bebas dari beban realiti, dia melihat dirinya bukan sekadar bayangan di cermin. Tatapan refleksinya bukan hanya menilai solekan di wajah, tetapi memendam impian untuk menjadi primadona jatilan menari dengan pesona suatu hari nanti. Nama Nur Ariana Saleha binti Muhammad Nazaruddin. Saya mula menari dari umur 4 tahun. Ke sekarang, saya menari jatilan. Dulu saya cuba menari susah sangat sampai saya dah masih kecil sampai umur 8 tahun. Tapi sekarang hari-hari berlatih dah jadi boleh lah. Pernah kena marah sebab salah. Lepas tu saya nangis. Nangis pun dalam hati je lah. Lepas dah kena marah tu saya macam berusaha lagi joget yang betul-betul gitulah. Buktikan saya ni boleh lah menari, mengajar yang lain-lain. Saya nak pandai menari sebab boleh berkongsi menari dengan kawan-kawan yang minat tapi belum pandai lagi. Sebab biar lebih seronok, lebih ramai, biar happy-happy lah. Jatilan, penari yang mengenakan kostum kuda, adalah simbolik kepada askar yang melindungi Puteri Songgo Langit. Sudah menjadi angan setiap penari, Soleha mengimpikan pentasnya sendiri. Baginya, menari adalah disiplin bersulam luka, keringat dan pengorbanan. Setiap kesalahan adalah pelajaran, setiap jatuh adalah ujian yang mengajarnya untuk berani bangkit. Persis keberanian askar jatilan yang setia menjaga sang puteri. Ada tak satu hasrat yang awak paling teringin sangat tapi belum lagi awak dapat? Benda. Apa je? Pergi ke Ponorogo. Kenapa? Sebab macam seronok gitulah nak pergi. Dia Ponorogo tu dekat Indonesia. Saya nak beli tu. Beli barang jatilan lah. Bengkel sederhana ini menjadi ruang bagi Muhammad Aimanuddin Muhammad Nazaruddin, anak ketiga Wak Din, untuk melepaskan ilham kreatifnya. Berbeza dengan adik-beradiknya yang lain, dia lebih gemar mencurahkan cinta terhadap seni ini melalui setiap hasil ukirannya. Saya ketika itu berumur 3 tahun lebih kurang, mula minat untuk belajar menari, belajar bermain muzik. Kemudian ketika usia saya lanjut 12 tahun, saya mula belajar buat topeng sendiri. Dan ketika itu kan minatnya mula rasa untuk nak ada topeng sendiri. Lepas tu belajarlah buat sendiri. Kemudian dah jadi itu bagi kat orang tua saya untuk nilai saya punya hasil tangan saya macam mana. Masa itu seingat saya topeng yang pertama dinilainya kurang memuaskan. Kemudian saya buat lagi sampai hasil topeng tu memuaskan lah. Jadi untuk boleh kita buat main. Dan lama-kelamaan kok topeng tu ramai yang minat untuk buat tempahan. Dan kemudian saya teruskanlah dalam bidang ini sampai sekarang. Dari minat mendalam terhadap keindahan ukiran seni yang dilihatnya dalam persembahan barongan, Aiman mula mencabar dirinya untuk mengukir topeng pertama pada usia 12 tahun. Setiap gerakan tangan Aiman bukan sekadar mencipta, tetapi menyatu dengan jiwa seni barongan
yang telah menjadi sebahagian dari jati dirinya sebagai anak leluhur Jawa. Baginya, melihat hasil karyanya dipersembahkan di gelanggang tarian barongan adalah kepuasan tiada tara. Kayu keras seperti cengal dan jati dipilih, lalu dipahat dengan penuh ketelitian membentuk wajah watak mitos. Warna-warna terang seperti merah dan emas dipilih untuk memberi jiwa kepada setiap topeng yang dihasilkan, mencerminkan kekuatan sesuatu watak. Kecewa kepada segelintir dari kita itu yang kadang merendahkan budaya warisan kita sendiri. Sedangkan ini warisan yang sepatutnya pada zaman moden itu kita lestarikan, tak sepatutnya kita lupakan. Kadang kecewa dengan cemoohan orang, kadang menganggap kita ni sebagai pelestari budaya warisan itu sudah ketinggalan zaman. Pada proses terakhir, cabaran terbesar bagi Aiman adalah penggunaan ekor kuda sebagai rambut topeng. Mendapatkan stok yang diimport dengan harga berpatutan bukanlah tugas yang mudah. Namun kesukaran ini perlu dihadapi demi memastikan setiap topeng yang dihasilkan tetap memiliki keaslian dan sentuhan akhir yang sempurna. Ya, harapan saya mudah-mudahan generasi bawah saya itu boleh kenal budaya kita, dan saya nanti mungkin boleh kembangkan bidang saya ini untuk diajari kepada generasi bawah kita nanti, biar budaya kita ni tak hilang macam itu saja. Bila kita dah main 20 minit, 30 minit, lepas tu kita dah lepas ni memang penat. Tapi disebabkan memang minat dengan tarian ni, penat tu macam seolah-olah setengah jam hilang. Saya pun pernah lah ikut-ikut juga, tengok-tengok. Masa tu takut-takut lah. Lama-lama saya dah besar macam ni, saya lama-lama boleh tengok, lama-lama boleh ikut. Seperti pendekar mengasah pedang, begitulah Wak Din memastikan setiap topeng kekal dalam keadaan elok dan auranya tetap terjaga. Ia perlu diselenggara dengan kerap agar kualitinya bertahan lama dan terus digunakan. Ini adalah tanda penghormatan kepada seni barongan yang diwarisi turun-temurun. Rambut ni dibuat daripada ekor kuda. Jadi ekor kuda ni harganya memang mahal. Sebab tu perlukan penjagaan yang rapi, dan untuk mendapatkannya bukannya senang. Kita perlu import daripada luar negeri. Penjagaannya kita letak racun serangga lah, supaya rambut ni tahan lama, tidak dimakan kutu. Kutu ni lah yang akan merosakkan rambut ni nanti. Jadi bila kita letak racun serangga, jadi rambut ni, bulu ni semua akan tahan lama lah. Bila kita simpan nanti, serangga-serangga atau kutu-kutu tak akan hinggap di sini lagi. Jadi itu yang dia tahan lama. Dan kita sambil tu kita sikat sedikit supaya dia lurus. Jadi nampak cantik. Okay, baik, sekarang ini saya bersama Wak Din dan salah satu watak utama ataupun watak penting dalam tarian barongan iaitu topeng singa barong. Betul tak? Betul. Okey, so boleh tak Wak cerita berat singa barong ni sebenarnya berapa kilo? Berat topeng singa barong ni bersama dadak meraknya ni
kita anggarkan lebih kurang 30 kilo beratnya. Oh, jadi macam mana kalau seseorang penari tu nak cari kekuatan untuk seimbangkan topeng ni? Sebab saya difahamkan topeng ni perlu disambungkan bersama dengan dadak merak yang ketinggiannya 12 kaki. So mungkin boleh buat cerita macam mana kalau saya nak cuba pakai, apa yang saya kena buat? Pertama sekali kena angkat barongan ni dan masukkan dalam kepala dan terus langsung kita gigit. Oh, gigit. Bulu tu. Ya, Di dalam topeng ni kita ada pasang satu batang buluh. Buluh ni tujuannya untuk kita gigit. Okey. Kalau kita tak gigit, kita tak boleh seimbangkan dadak merak ni dan mungkin boleh jatuh. Jadi kekuatan untuk menahan berat barongan ni seberat 30 kilo ni hanyalah bergantung kepada gigitan seseorang penari tu. Okey, baiklah. Saya akan tunjukkan ya. Okey. Oh, wow. Okey, terus angkat kepalanya, Man. So saya ke belakang. Okey, main pusing. Okay, hari ni saya nak cuba untuk pakai singa barong ni dan nak tengok macam mana nak seimbangkan topeng ini. Okey, saya ke belakang Ya. Okey. So buluh kat dalam ni saya kena gigit. Ya. Okey. Baik. Okey, betul-betul gigit Gigit betul-betul. Okey. Jadi dapat rasa orang main macam mana. Saya kat sini ya. Saya akan tahan aja. Okey. Wow. Saya akan lepas sikit saya tak boleh lah. Saya rasa terlalu berat untuk saya. Okey, boleh. Okey, saya cuba lepas. Tolong. Kan? Okey. Saya ke sini. Jadi saya dah cuba menyarungkan topeng singa barong ni. Memang sebenarnya saya tak mampulah untuk memegang ataupun menggunakan kudrat saya seorang. Jadi saya perlukan bantuan Wak Din dan sahabatnya untuk memegang. Sebab selain pada topeng tu sahaja berat, memang rasalah memang tak tertanggung berat dia. Dia punya dadak merak yang disambungkan pun agak sukar untuk saya seimbangkan. Sebab hanya bergantung pada gigitan. Jadi agak sukar sebenarnya sebab memang betul-betul bergantung kepada kekuatan gigi seseorang penari tu. Di bawah rembulan, sayup-sayup tingkah alunan gendang berselang-seli tiupan seruling memecah sepi malam. Gemuruh hentakan kaki dan deru gamelan yang menggema, Wak Din yang semakin dimakan usia masih teguh berdiri sebagai benteng terakhir barongan di kampung ini. Tak lelah mencurah bakti, menurunkan ilmu dalam seni ini kepada pelajarnya yang berusia dari 9 tahun hingga ke 50-an. Tanpa muzik, barongan hanyalah rangka gerakan tanpa jiwa. Dengan alunan irama, ia ditiup semangat yang menghidupkan seni ini. Dalam kumpulan pemuzik, pemukul gendang memainkan peranan sebagai pemimpin, mengawal tempo dan menghidupkan dinamik persembahan. Tanggungjawab ini dipikul oleh Fauzanuddin Nazaruddin, anak sulung Wak Din, sebagai penerus legasi bapanya. Nama saya Muhammad Fauzanuddin bin Muhammad Nazaruddin. Biasanya dalam sembahyang barongan ni kita perlukan 7 orang, terutamanya gendang lah. Alat paling penting dalam sembahyang barongan. Lagi satu kenong, gong, tipung, angklung, trompet. Rentak muzik ni memang sangat berbeza. Contohnya macam penari ganong, pembarong,
Catil lah, tu lain lah musiknya, rentak dia. Rentak penari, contohnya ganong lah. Ganong dia rentaknya laju, dia rancak lah musiknya. Macam mana? Tu ganong. Dia musiknya dia laju. Dia agak laju dan rancak lah. Nama saya Muhammad Nur Razlan Naim bin Misran. Saya dalam tarian barongan ni, saya sebagai watak Singa Barong. Saing. Tengok kakak sebelah. Eca. Tengok kuda kakak. Bila kita dah main 20 minit, 30 minit, lepas tu kita dah lepas ni memang penat. Tapi disebabkan memang minat dengan tarian ni, penat tu macam seolah-olah setengah jam hilang. Macam tu. Sejak awal Naim menyertai kumpulan Wak Din, hatinya lebih tertarik pada pergerakan penuh tenaga Singa Barong. Dengan kesungguhan, kini berjaya menjadi salah seorang penari utama. Saya dari masa saya masuk ni, memang saya minat dengan barongan ni. Memang minat dengan watak singa ni. Jadi mula-mula saya masa masuk tu, saya memang belajar joget ni belum pakai ni lagi lah masa latih. Lepas tu sampai saya beranikan diri untuk pakai benda ni. Kalau dalam permainan tu, Singa Barong ni cabaran besarnya hujan dengan angin kuat. Kalau angin kuat, angin memang tak lepas dengan merak. Jadi memang perlukan kekuatan leher lah. Kekuatan leher kalau angin kuat tu. Kalau tak memang boleh patah leher. Saya Nur Amirul Miza bin Nuri. Saya lah bujang ganong. Antara kesemua watak di dalam dunia barongan, ada satu watak yang paling lincah, paling nakal dan penuh tipu daya, iaitu bujang ganong. Di atas pentas ini, watak ini dihidupkan oleh Mirza berusia 9 tahun yang bagaikan tidak pernah letih menari. Sebenarnya ayah saya pernah ikut-ikut dulu. Saya pun pernah lah ikut-ikut juga. Tengok-tengok. Masa tu takut-takut lah. Sebab dia macam seram tau. Ni, barongan ni macam seram. Tapi dah sekarang ni macam dah besar. Dah macam beranilah dekat-dekat, dah pegang-pegang. Lama-lama saya dah besar macam ni, saya lama-lama boleh tengok, lama-lama boleh ikut. Hari ini cuaca tak menentu, agak merisaukan saya lah. Terutama dari segi keselamatan gigi ataupun leher dia. Dia tidak dapat mengawal keseimbangan Singa Barong tu. Hari ini kumpulan barongan Wak Din mempunyai misi penting. Seawal jam 8 pagi, sanggar Wak Din menjadi tempat berkumpul untuk melakukan persiapan sebelum persembahan. Topeng Singa Barongan dibalut dengan berhati-hati agar tidak rosak ketika sampai di lokasi. Dadak merak pada topeng sangat sensitif kepada air, jadi kain kanvas digunakan untuk melindunginya daripada basah.
Dan awak hujan macam ni, macam nak teruskan persembahan? Itulah, dalam keadaan cuaca yang macam ni, inilah yang merisaukan saya. Setiap kali nak buat persembahan, memang kena cuaca yang terang, tapi dalam keadaan yang renyai-renyai, nak hujan ni, inilah cabaran saya bila nak buat persembahan barongan. Jadi, harap-harap cuaca hari ni dapat terang lah, supaya saya dapat buat persembahan dengan sempurna. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Orang kena masuk dalam. Sebuah van menjadi pengangkutan yang akan membawa semua alatan muzik dan topeng barongan yang lain. Beberapa minit sebelum bertolak, alat muzik dan topeng disusun dengan cermat. Gendang, seruling dan alat muzik lain dibalut rapi dalam kain. Di batu besar jarang tersandung, batu yang keji. Kurang 10 km dari Sanggar Wak Din, sebuah majlis perkahwinan sedang menanti. Hari ini pengantin dan tetamu akan disajikan dengan persembahan barongan yang penuh dengan makna dan tradisi. Persembahan hari ini bukan sekadar hiburan, tetapi sebuah penghormatan kepada budaya masyarakat Jawa yang telah berakar di negara ini. Sebelum memulakan setiap persembahan, ahli pasukan barongan Wak Din akan menikmati jamu rahsia yang diwarisi turun-temurun. Jamu ini bukan sekadar minuman, tetapi memberikan mereka ketahanan untuk menari dengan penuh semangat. Alat muzik sudah disusun rapi, siap untuk mengiringi setiap gerak tari. Dadak merak yang berkilau dan topeng barongan yang penuh dengan ukiran indah telah dipasang. Singa barung disarung, sebatang buluh di bahagian dalam topeng menjadi tempat bergantung kekuatan, bakal disanggar oleh rahang penari yang mengawal gerakannya sepanjang tarian. Buluh itu bukan hanya sebagai penyokong, tetapi juga simbol kekuatan dan ketahanan yang bakal menjaga kesempurnaan setiap gerakan. Perasaan saya hari ini gembira lah, keren teruja sebab dapat menantu terus sekali. Alhamdulillah. Saya memilih barongan ini karena saya cakap saya suka lah dengan ada macam ni kan. Lagipun para tetamu boleh menghiburkan para tetamu dan tengok kanak-kanak pun macam suka. Tengok para tetamu pun suka nengok dan dia suka diambil video apa kan.
Dengan bebanan 30 kg yang ditampung oleh kudrat gigi, rahang dan leher, Aiman hampir tumbang akibat tiupan angin yang kuat. Angin kencang memaksa Singa Barung berhenti seketika kerana keseimbangan dan keselamatan perlu diutamakan. Itu salah satu aksi kita sebagai yang membawa watak Singa Barung. Tadi teknik kita macam salah sikit, kita tak boleh nak terpaksa. Sangat bersiko bagi badan kita sendiri. Jadi kita beri masa sikit. Beri masa. Kalau kita tak boleh, jangan dipaksakan terus. Mungkin kita boleh pulang balik. Kalau kita aksi kita itu kurang menjadi. Cuaca hari ini kurang baik lah. Ini agak muat sikit. Sangat bagi tantangan bagi kita. Angin dengan hujan. Waktu itu bagi kami itu musuh. Dan tak boleh kita, kalau ada cuaca ni tak boleh kita main. Persembahan hari ini secara keseluruhannya sangat memuaskan hatilah, dan memandangkan apa yang saya jangkakan, cuaca hari ini dapat terang dan kita dapat melangsungkan persembahannya lah. Dalam persembahan ini cuma ada masalah sikit lah. Persembahan kita tadi faktor angin. Sebab maklum saja hari ini cuaca tak menentu. Sebab tu Aiman membuat aksi tadi tu memang ada sedikit keadaan yang agak merisaukan saya lah. Terutama dari segi keselamatan gigi ataupun leher dia. Sebab oleh kerana angin kuat, jadi dia tidak dapat mengawal keseimbangan Singa Barung. Barungan ki wis tak anggap koyok darah dagingku. Kuwi lah sing tak umpamake, dan barungan ki lah nek iso ben terus milih neng keturunanku sampai kapan-kapan. Kuwi lah harapanku. Persis Singa Barung perkasa, bujang Ganong yang lincah, Raja Sawandono yang wibawa. Tiga watak bersatu di gelanggang pertarungan demi maruah dan cinta. Kisahnya bukan sekadar legenda. Hikayat mereka mekar dalam jiwa, meresap sebati menjadi jati diri. Ia warisan yang bakal terus bernafas, titipan buat generasi ke depan nanti.